Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, aku tahu aku dah lama tak buat video. Bukan sebab aku lupa kat korang. Aku hargai sangat korang yang sentiasa hadir ke channel aku, DM aku, tanya aku pergi mana, rindu nak dengar cerita aku. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi support aku daripada dulu sampai sekarang. Sebenarnya aku, yelah cuti sekolah kan, aku banyak berjalan-jalan apa semua. Aku tak berapa berpeluang untuk bercerita lah. So, aku tak merakam cerita nak kongsi dengan korang. Jadi hari ni aku rasa rajin sikit since aku memang dah dekat rumah. Aku nak cerita dengan korang pengalaman yang terjadi dekat Jalan Tapah dengan Jalan Simpang Pulai. Okey, untuk pergi ke Cameron memang korang akan lalu dua jalan ni lah. Lain jalan adalah macam korang lalu kot Jalan Aring, jalan mana tu, korang lalu kot Sungai Koyan. Tapi yang ni aku nak cerita kisah yang terjadi kat aku, di mana jalan yang aku kerap lalu iaitu Simpang Pulai dengan Tapah. Aku akan share dengan korang dan ada sedikit pengalaman daripada kenalan aku, daripada keluarga aku. Aku akan share dengan korang dekat sini. Tapi cerita dia sebenarnya panjang. Cuma aku cerita yang mana dan je. Sekiranya video aku dah terlalu panjang, tak sempat, aku akan buat part 2 lah if korang nak dengar lah. Kalau tak, aku tak akan sambung lah. Kali ni, kisah dia tertumpu kepada dua jalan tu, iaitu Jalan Tapah dengan Jalan Simpang Pulai. Tapi sebelum aku cerita, aku nak beritahu kat korang, bukan niat aku nak takutkan korang. Ini adalah pengalaman aku. Dan di mana pengalaman ni sendiri, aku pun sampai sekarang aku rasa macam benda tu seram je terjadi kat aku. Cuma sebab benda tu dah berlalu beberapa tahun lepas, jadi bagi aku okey kot untuk aku share dengan korang. Kenapa benda tu bergerak pula dah? Aku tak buka kipas. Kejap tau. Kisah yang pertama ni berlaku di Jalan Tapah. Memang orang Cameron kebanyakannya kalau nak pergi KL, diorang lebih prefer untuk jalan kot Tapah. Dan kalau nak pergi ke belah-belah Perak apa semua tu, barulah lalu kot Simpang Pulai. Dan kalau tanya sendiri keluarga aku pun, kita orang memang banyak jalan kot Jalan Simpang Pulai berbanding Tapah. Tetapi waktu aku study kat KL, aku memang kerap gila berulang kot Jalan Tapah. Tak kisahlah aku naik kereta ke, aku naik bas ke, memang lalu kot Jalan Tapah. Jadi nak dijadikan cerita, tengok panjang kan penjelasan aku. So aku nak beritahu korang faham lah kalau ada yang tak pernah pergi Cameron, yang tak tahu Jalan Tapah tu macam mana. So aku nak menggambarkan dan aku ada sertakan contoh laluan di sana. Seperti inilah. Jadi laluan tu memang hutan, kiri kanan, gaung tau belah tepi. Jadi kalau ada perumahan pun rumah-rumah orang asli. And then kawasan tu memang kawasan hutan yang tiada pembangunan. Paling-paling pun ada jual-jual goreng pisang macam tu. Itu pun dekat bawah sangat, dekat-dekat Latar Iskandar macam tu. So kisah ni berlaku pada satu malam masa tu lepas maghrib. Aku dengan seorang kawan aku ni decide untuk turun ke Jalan Tapah balik ke KL. Masa tu aku stay KL lagi tau. So berulang lah. Sampai kat separuh jalan tu, aku rasa macam tak tahan gila nak buang air kecil tau. So aku cakap kat member aku yang drive ni, aku duduk sebelah tau. Aku cakap kat dia, cari mana-mana tempat, aku dah tak tahan nak buang air kecil. Aku cakap tu kan. Sebenarnya aku cakap kencing. Aku tak cakap lah buang air kecil, tapi aku nak tapis lah biar nampak sopan sikit kat sini. Lepas tu member aku ni cakap lah, kat mana kau nak buang air kecil? Ni kan hutan. Kau boleh ke nak berhenti kat tepi-tepi hutan? So aku macam berfikir sekejap, kalau dia berhenti kat tepi-tepi jalan macam tu, aku dah nak jenis nampak-nampak macam mana kalau aku nak membuang tu ada benda-benda tu, aku terkejut dan sebagainya. Jadi masalah lah. So aku macam tak apalah. Lepas tu cakap, kau tahan sikit lah, nanti sampai nanti kita carilah petrol pump ke apa ke. So aku pun macam okey. Aku ingat kan aku cuma boleh tahan tau. Sebab buang air kecil ni dia beza sikit dengan buang air besar kan. Kalau buang air besar ni memang kita memang tak boleh nak tahan sangat. So aku cuba untuk tahan lah. Sampai satu tahap tu aku dah jadi macam tak tahan gila. Sebab waktu tu aku pun tak berapa sihat. And aku macam bersin-bersin tau. So bila bersin-bersin korang tak boleh menampung tau. Jadi aku cakap dia, tolong aku nak tahan lah. Berhentilah mana-mana. So member aku ni cakap okey, kita tu dah tengok mana ada rumah-rumah orang kat sini, kita tumpang tandas dia. So aku cakap tak kisah. So kawan aku ni pun terus drive sampailah satu tempat tu. Kawan aku nampak satu perumahan. Jadi dia berhenti kat situ. Dia kata boleh ikut rumah ni. Lepas tu aku pun tak kisah, janji aku lepas. Aku cakap tu kan. Okey, betul member aku ni pun cakap okey, kalau kau okey aku pun okey. Kita orang pun dua-dua turun. Jadi kita orang pun pergilah dekat rumah tu. Member aku ni pun daripada jauh lagi dah Assalamualaikum, dia beri salam kan. Lepas tu aku tas dia, aku cakap bukan semua orang asli, orang Islam, tak payah beri salam. Lepas tu cakap betul juga kan. So member aku ni terus ada orang tak? Hello, macam tu kan. Tiba-tiba keluarlah seorang pakcik ni. Pakcik ni keluar. Dia, muka dia nak kata macam bengis pun tak. Tapi macam serius lah. Dia tak marah tapi muka dia serius. Tak nampak dia senyum. Tak nampak dia
efek mulut bergerak-gerak tu macam tak berapa ada. Dia macam serius lah, okay. Lepas tu dia datang kat kita orang, dia pandang. Lepas tu member aku ni cakap, pakcik, maaf lah ganggu malam-malam, boleh tak nak tumpah tandas? Member aku ni jenis style macam okey ramah sikit kan. So pakcik tu dia diam je, tapi dia tunjuk arah ke belakang. Maknanya kata dia terus tunjuk ke toilet lah. So faham kami dia memang bagi tumpang toilet dia. And then member aku ni terus cakap, gila cepat kan. Lepas tu aku pun okey. Aku pun pergilah ke arah toilet tu. So toilet dia memang dekat luar, bukan dalam rumah. Jadi aku pun terus pergi ke toilet tu. Sampai kat situ aku macam terpinga-pinga, mana switch lampu kan, aku macam tu. Lepas tu aku pandang kawan aku. Lepas tu macam tak ada lampu lah. Pakcik switch lampu kat mana ya? Aku cakap tu. So pakcik tu pandang kat arah aku, muka dia biasa je. Dia tak cakap apa-apa. Lepas tu aku macam blur. Alamak. Lepas tu member aku ni macam dah rasa macam awkward kan. So member aku ni cakap kat aku, guna je lah lampu handphone. Aku pun tak je juga kan. Aku pun suluh. Sebenarnya aku macam lebih kepada takut tau. Sebab tempat tu gelap tau. Dia macam toilet tu memang sebiji. Lepas tu dia macam semak-semak sikit tepi-tepi tu. Jadi aku risau lah. Aku mau tu risau, takut ada binatang-binatang kan. Lepas tu member aku cakap cepat lah. Macam dia dah bagi hint kan. Mungkin sebab dia tengok pakcik tu pun macam muka macam serius je, macam tak berani kan. Jadi aku pun cepat-cepat masuk dalam. Aku pun lepaskan hajat aku tu. Jadi bila aku dah settle semua, dekat dalam dia tu, dia macam ada lubang, macam longkang kecil. Lepas tu dia ada macam pasu lah. Macam pasu tu untuk dibubuh air. Macam apa orang panggil benda tu? Tempayan tempayan tu ada air. Lepas tu ada cebok. Cebok dia tu macam cebok kelapa. Kelapa punya tempurung tu, dia ada buat tangkai sikit. Benda tu lah dia ganti cebok kan. So aku pun dah settle semua. Tiba aku dengar macam bunyi, macam ada bunyi nak kata orang pijak daun-daun pun tak. Dia macam bunyi benda bergerak. So aku macam risau, aku risau katak ke apa semua kan. Lepas tu aku macam tak selesa ni kan. Jadi bila aku nak try keluar tu, aku nak kena macam dia ada satu, dia bukan betul-betul lock yang memang pintu punya. Dia macam buatan sendiri tau. Dia macam ada besi apa tak, aku nak kena angkat besi tu. Jadi ambil masa. Bila aku dah dengar bunyi tak selesa, aku pun suluh lah ke arah yang tak selesa tu. Sebab aku takut lah benda-benda lain kan. Jadi bila aku suluh, aku nampak macam ada ekor. So faham aku mungkin itu ular kot, macam tu. Tapi aku nampak ujung-ujung. Nasib baik aku tak nampak penuh tau. So aku cakap cepat-cepat aku dah keluar tu. Aku berlari dekat arah kawan aku. Masa aku keluar tu, dekat pakcik tu ada seorang makcik tau. Maknanya isteri dia kot. Dan memang ada dua orang tu. So aku tak tahulah member aku sembang apa ke masa tu, aku tak tahu lagi. So waktu nak gerak tu, aku pun dengan member aku cakap lah, terima kasih pakcik, terima kasih bagi tumpah tandas kan. Lepas tu dia macam senyap, dia angguk macam tu je, dia tak ada cakap apa-apa. Jadi kita orang pun gerak. Sebelum nak gerak tu, masa nak pergi ke kereta tu, aku perhatikan betul lah rumah dia. Sebab aku plan macam pas aku balik ni, aku macam nak singgah rumah dia, macam nak bagi something. Aku macam appreciate lah dia bagi tumpah tandas kan. Aku macam plan macam tu lah, aku nak datang balik. Jadi aku memang rimak betul lah kawasan perumahan dia tu. Sebab tepi daripada kawasan dia tu ada macam longkang. Longkang tu macam ada air terjun. Bukan air terjun, macam air mata air kot. Dia keluar laju. Lepas tu dekat bahagian tepi tu dia ada macam signboard, macam tengah ada orang nak buat projek kerja kat situ tau. Projek apa benda entah, ada signboard kecil kat situ. So aku macam okay, aku dah tahu dah kawasan perumahan dia ni kan. Lepas daripada kawasan rumah tu, aku cakap kat member aku, kau perasan tak pakcik dengan makcik tu tak cakap apa-apa pun kan? Lepas tu je ada tadi, dia adalah juga macam dengan aku. Member aku cakap yang tu kan. Lepas tu aku cakap ya ke? Mungkin dia tak boleh berbahasa Melayu kot. Aku macam tu lah cakap. So member aku pun macam setuju lah dengan apa yang aku cakap. Okay, lepas dah kita orang bincang macam tu, dia kira habis kat situ je tau. Lepas tu sampai je dekat perhentian, aku rasa macam aku ada nampak something dekat bawah kereta member aku ni. Dia macam nak katakan benda binatang pun tak, tapi aku rasa macam benda tu jelmaan kot. Sebab dia nampak hitam. Lepas tu dia macam ada ujung-ujung, dia macam ada bulu-bulu tau. Lepas tu aku nampak takkan rumput melekat kan. Lepas tu aku macam tengok sekali, aku nampak dia macam ada gigi. So aku rasa macam ni jelmaan kot. Lepas tu kita orang berhenti pergi beli air, aku pergi tandas kejap. Lepas tu keluar balik, tengok aku nak masuk kereta tu, benda tu dah tak ada. Jadi selamatlah, kita orang pun gerak, baca doa apa semua, tak nak bagi dia ikut ke balik rumah kan. Sampai saja kat rumah aku dah mandi apa semua, get ready nak tidur. Malam tu aku ada macam mimpi sesuatu yang agak menyeramkan juga. Tapi aku dah tak ingat langsung mimpi dia. Cuma yang aku ingatnya, bila aku bangun pagi tu, aku rasa macam mimpi tu betul. Sebab aku berpeluh-peluh. Dia macam nak cakap mimpi biasa, kalau kita mimpi seseorang peluh tu normal. Tapi waktu aku sedar tu, aku dalam keadaan peluh. Lepas tu kat bahagian keliling tangan aku ni macam ada tanah. Macam lecak kan. Dia macam kotor-kotor sikit. Lepas tu aku
aku macam fikirlah sebelum aku tidur semalam memang aku dah mandi. Lainlah kalau aku balik je daripada sana tu, aku tak mandi, aku terus tidur kan. Normal juga mungkin aku kotor tu sebab aku bergelut masa nak buka pintu tandas tu kan. Jadi aku macam terfikir sekejap. Pasal aku macam tak ada nak lebih-lebih nak memikirkan sesuatu yang seram. Cuma aku tahu waktu tu aku mimpi seram. Aku anggap macam ni gangguan setan ni nak mengacau aku tidur mimpi pelik-pelik kan. Aku macam tu saja. Aku tak ada overthinking yang membuatkan aku macam terfikir balik kisah ni lepas 2 hari kot. 2 hari ke 3 hari macam tu lah, aku tak ingat. 2-3 hari macam tu lepas kejadian, aku nak keluar rumah. Tiba-tiba waktu tu aku nak jemur kain waktu tu. Tiba-tiba aku nampak ikat getah rambut aku tau. Ikat getah rambut aku kat bahagian tepi longkang tu. Bahagian situ memang ada macam tanah-tanah sikit. Ikat getah tu macam dia macam ditanam tau. Dia macam ikat getah tu dia ada 2 tali. Satu tali dia dah termasuk bahagian tanah tu, satu ke atas. So aku cakap, ni dia ikat getah rambut aku kan. Sebab masa tu aku macam on off juga. Aku macam pakai tudung kejap, aku tak pakai tudung. So aku nampak ikat getah aku tu macam, aku ni jenis ni macam tak banyak ikat getah tau. So bila ikat getah aku hilang tu kan, kalau aku jumpa tu aku akan pakai yang tu. Sebab kalau ikat getah aku hilang, aku akan pakai ikat getah ke sayur tu. Jadi bila aku jumpa ikat getah tu, aku memang ambil, aku nak basuh kan. Tapi masa tu aku macam tak terfikir pun, macam mana boleh ada kat situ. Sedangkan waktu malam aku balik daripada member aku drop aku tu, aku memang terus masuk rumah. Aku tak ada bermain kat situ dan aku memang tak keluar ke mana-mana sampailah hari aku nak jemur kain tu, baru aku nampak ikat getah rambut aku kat situ. So dia macam satu benda yang agak pelik juga kan pada waktu tu. Jadi aku waktu tu kejadian tu berlaku, aku tak terfikir terus. Lepas tu aku masuk dalam, aku basuh macam biasa kat rambut aku tu. Buat macam tak ada apa-apa lah kan. Cuma bila aku teringat balik peristiwa tu, aku macam jadi terfikir kenapa benda tu terjadi macam tu kan. Dengan aku teringat yang aku bangun tidur, lepas tu tangan aku ada macam lecak apa semua kan. Mungkin ada terkait, tapi aku tak tahu. Sebab yelah kadang-kadang mungkin aku entah aku tidur, aku mengigau ke, aku bangun pergi keluar sendiri kat getah rambut aku jatuh ke. Wow alam, sebab aku memang tak dapat jawapan ni. Jadi aku cerita ni sekadar aku cerita, aku nak beritahu exactly apa yang berlaku. Selebihnya nak huraikan apa benda terjadi apa semua tu, aku tak tahu. Ni just apa yang aku terfikir. Kenapa benda tu terjadi? Mungkin aku mengigau ke, aku tak sure lah apa yang berlaku tu. Cuma benda tu mungkin ada terkait, tapi kita tak tahu kan, sebab bukan urusan kita untuk merungkainya. Aku pun tak tahu apa yang terjadi tu. Cuma aku mampu cakap kisahnya terjadi begitulah. Sekarang macam baru aku realise balik. Okay, jadi habislah kisah dekat situ ya, peristiwa yang terjadi lepas pada aku lalu dan pergi tumpang toilet pakcik tu. Habis dekat situ, sampaikanlah jadi satu peristiwa. Waktu tu aku naik bas, aku nak balik ke Cameron daripada KL. So dia lalu ikut jalan tapak. Masa tu lah yang jadi pelik sikit. Lepas lalu kat beberapa kawasan yang aku memang noted sangat itu adalah kawasan rumah dia, aku dapati sebenarnya kawasan tu kawasan hutan. Tak ada satu rumah pun kat sekitar situ. Tapi longkang yang ada air mata air tu dengan signboard yang ada projek tu memang ada. Dan aku yakin sangat-sangat itulah kawasan rumah orang tua yang aku tumpang tandas dia tu. Dan aku yakin sangat sebab kat bahagian depan, kalau melintas jalan depan dia tu, memang ada satu ruang untuk parking kereta. Dan di situlah member aku parking kereta masa kita orang turun nak tumpang tandas pakcik tu. Tetapi rumah tu seriously guys, tak ada. Rumah tu tak ada dan tak ada satu pun perumahan dekat kawasan tu. Kawasan rumah orang asli ni, diorang berpuak tau. Jadi setiap perumahan tu berdekatan. Dia tak ada pun satu rumah ni jarak jauh daripada rumah orang lain. Tak ada. Sebab diorang akan duduk selalu ke satu kawasan tu, kerabat diorang duduk kan. Tapi waktu tu memang kat situ memang tak ada langsung rumah. Nak boleh dapat jumpa ke rumah balik depan lagi daripada kawasan tu. Tapi disebabkan aku memang rimak betul-betul ini adalah kawasan rumah dia, jadi waktu aku naik bas tu memang aku perasan sangat-sangat signboard tu. And kebetulan pula masa tu bas tu memang berhenti depan sikit daripada air terjun, bukan air terjun, sorry, air mata air yang longkang tu kan, yang ada kat tepi tu. Memang aku tengok dengan betul-betul sebab masa tu macam ada satu jalan sempit kan, ada bas tu nak lalu juga. So bas yang aku naik tu terpaksa stop dan aku memang teliti. Memang itulah kawasan yang memang aku berhenti. Akan tetapi rumah tu memang tak ada. Kenapa aku rasa macam benda tu sesuatu yang seram? Okey, aku cerita kat korang Lepas aku balik, lepas daripada aku dah tahu rumah tu tak ada, aku sendiri realise macam, mungkin masa tu gangguan kot, ataupun mungkin masa tu memang Allah nak bagi aku tumpang kat satu tempat. Aku fikir positif and negatif macam tu je lah. Lepas tu sampai kat rumah, masa tu aku memang dah ngantuk sangat-sangat. Aku terus tidur. Malam tu aku memang mimpi
mimpi sangat-sangat muka pakcik dengan makcik tu. Tapi aku tak ingat dah lah jalan mimpi dia macam mana. Tapi memang real mimpi tu seolah-olah nak mengatakan memang betul lah, macam apa yang aku lalui masa tu hanyalah jelmaan. Macam memang rumah tu tak wujud. Pakcik dengan makcik tu memang tak ada. Sebab dalam mimpi aku tu dia mimpi yang pelik sikit. Sebab pakcik tu dengan makcik tu berubah muka. Boleh jadi juga ni mainan jin nak menyesatkan aku. Tetapi itulah peristiwa dia. Dan sampai sekarang pun kalau aku ulang-ulang lalu kot Tapah tu pun, memang aku dah tak jumpa pun rumah tu. Dan aku tahu rumah tu memang tak wujud. Dan toilet kat luar tu memang tak wujud. Dan memang tak ada orang kat situ. Makna kata waktu malam tu kebetulan memang nasib aku dapat tumpang tandas tu, padahal tandas tu tak ada. Dan aku tak pastilah pada malam tu aku membuang kat mana. So itu adalah kisah yang pertama yang terjadi dekat Jalan Tapah. Okey, kisah yang keduanya, waktu tu aku kecil lagi, aku ingat lagi. Masa tu ada kat satu jalan ni, kat jalan ni dah beberapa orang Cameron pernah accident dan jatuh gaung tau. Jadi aku memang ingatlah jalan dekat kawasan tu. Sebab bila lalu kat jalan tu, bapak aku akan tunjuk tau, ni lah dia kawasan yang kes-kes yang meninggal apa semua kan. So aku ni sebagai budak kecil, aku tak fikir benda-benda yang menyeramkan. Aku cuma fikir macam gayatnya. Aku macam fikir, ya Allah, selamatkanlah family kami, selamatkanlah keluarga aku, selamatkanlah keluarga aku. Macam tu je lah aku fikir kan. Aku macam tak nak bapak aku bawa kereta laju kat situ. So aku lebih kepada berjaga sebab aku takut nanti kereta tu jatuh gaung. Lebih kepada takut accident lah. Tetapi terjadi satu peristiwa masa tu. Waktu tu aku tak ingat lah, waktu tu aku dah jam 4 kot. Tapi dalam sekolah rendah lah, aku tak ingat lah waktu tu aku dah jam berapa. Aku dengan bapak aku turun kot jalan tu. Lepas saja melepasi kawasan yang orang selalu accident tu, aku nampak satu lagi jalan tau. Satu lagi jalan tu menuju ke arah bawah. Dia macam dia jalan raya, jalan yang aku lalu tu kan kona-kona macam tu. Jadi kawasan yang accident tu, dia ada satu lagi jalan menurun ke bawah tau. So aku nampak jalan tu. Jadi aku cakap lah dekat ayah aku kan, kenapa orang yang accident tu boleh accident? Orang tu lalu kot jalan ni ke? Bapak aku macam tak berapa notice lah apa yang aku cakap tu. Sebab dia tak respon mana pun ayat aku. Cuma dia bagi tahulah mungkin orang tu nak tutup radio ke, main telefon ke. Bapak aku bagi reason macam tu. Aku ingat lagi waktu tu. Tapi aku memang tanya kat bapak aku sebab aku nampak satu lagi jalan. Masa tu aku tak faham lagi tau. Tapi bila aku dah besar, aku faham lah macam sebenarnya ada orang yang mata dia ditutup, dia nampak jalan lain. So dia ingat itu jalan yang betul. Last accident. So peristiwa tu lah, maknanya dekat situ mungkin orang-orang yang pernah accident sebelum ni dia nampak jalan lain. So dia terlalu ke jalan tu, penyudahnya dia masuk ke gaung. Dan boleh jadi juga dia leka main handphone. Boleh jadi juga benda memang dah takdir dia nak accident kan, tak boleh nak cakap juga. Tapi berdasarkan apa yang aku nampak tu, tak mustahil jugalah kalau orang boleh nampak sebegitu. Jadi itu adalah kisah yang kedua terjadi dekat Tapah. Okay, ada lagi satu kisah ni. Aku rasa aku pernah cerita dah kot, yang pasal kes orang accident. Lepas tu aku nampak dia bangun balik berdarah tu. Nanti aku dah tak ingat, nanti aku check balik lah aku dah pernah cerita ke tak. Tak apa, ni hold dulu, nanti aku sambung yang ni. So aku nak cerita kat korang pengalaman yang terjadi dekat Jalan Simpang Pulai. Kalau kisah pengalaman aku sendiri kat Simpang Pulai, sebelum ni aku pernah cerita yang pasal kes bus accident. Aku nampak kejadian selepas tu, sedangkan aku tak tahu pun kejadian accident tu. Okay, yang tu aku pernah cerita. Dan aku pernah juga ternampak orang melintas, benda-benda bergolek dekat situ. Okay, yang itu memang kerap terjadi. Dekat Simpang Pulai ni dia lebih kepada jelmaan yang seram-seram. Sebab dulu kan itu memang hutan yang betul-betul hutan. Sebelum Jalan Simpang Pulai nak ada kan, Jalan Tapah je orang selalu guna kan. Jadi jalan ni memang agak keras jugalah berbanding sekarang. Berbanding sekarang ni sebab sekarang kan macam ada juga orang jual-jual kan. Dulu cakap kat korang, jalan tu memang sangat-sangat keras. Pernah sampai kat satu jambatan tu, masa tu sebelum tu bapak aku pernah lah cerita yang macam ada kawan-kawan dia juga yang pernah kena nampak benda terbang. Senang kata kalau orang kita panggil Pontianak kan. Jadi waktu tu aku macam nak tengok lah kawasan tu sebab bapak aku cakap kawasan tu lah kerap orang kena ganggu. Jadi waktu tu aku cuba nak tengok, aku memang tak nampak apa-apa waktu tu. Sampaikanlah bila waktu aku tak ready. Waktu yang aku ready nak tengok, dia tak ada tau. Waktu yang macam aku tak ambil pot, aku tengah main
phone, waktu tu lah dia datang. So kat kawasan tu aku tak boleh nak cakap tidak dan aku tak boleh cakap ya juga, tapi memang kawasan tu keras sangat. Kat situ memang mungkin laluan dia kot, memang kerap nampak yang jenis terbang mengilai-ngilai tu. Dan memang kat kawasan tu lah aku ada nampak juga seperti jelmaan macam pocong duduk berdiri. Kadang-kadang nampak daripada tepi dia bergolek. Kat situ memang kerap berlaku. Sebab tu kalau lalu kat jalan tu malam-malam, memang aku kadang-kadang tidur tutup mata sebab kat situ memang keras. Sebab itulah orang takkan turun, orang Cameron lah, kalau tak ada emergency case, diorang tak akan turun lewat malam kot jalan tu. Melainkan dia memang suka drive malam, dia memang macam tak fikir, hati kering tu ramai lah orang tu. Tapi kalau family tu tipis lah. Satu lagi bahaya juga kat kawasan tu. Okay, satu lagi pengalaman masa tu, okay, waktu tu aku dengan bapa aku pergi memancing tau dekat Sungai Pilah. Tak ingat lah, tapi dekat bawah sikit daripada jalan tu, kira kat Simpang Pulai, betul dekat Simpang Pulai. Dulu ada kolam ikan kat situ. So aku dengan bapa aku balik, on the way nak balik tu, waktu tu duk borak-borak lah, cerita hal-hal biasa apa semua kan. Tiba-tiba tengah cerita macam tu, aku terdengar macam ada orang ketuk tingkap belakang kereta bapa aku ni. Tapi waktu tu dengar macam sekejap-sekejap je dia macam macam tu sekali. Lepas tu senyap, tak ada lama tu dia bunyi lagi macam tu kan. So aku ni macam bunyi apa tu kan. Aku pun pandang bapak aku, tapi bapak aku macam relax je. So bila bapak aku relax, aku rasa macam mungkin tak ada apa-apa lah. Tutup bila bapak aku tekan minyak ke depan tu, memang aku nampak laju benda melintas tau. Nampak macam rambut panjang melintas laju sangat. Lepas tu aku dah macam terkejut, aku tutup mulut aku. Lepas tu bapak aku pandang aku, bapak aku macam tahu bapak aku terus baca beberapa doa macam tu kan. Lepas tu aku tengok belakang, tak ada apa-apa. Bila aku tengok balik depan kan, dia macam sergah tau. Dia macam dia datang daripada jauh, dia datang terus sergah macam tu, terus hilang. Macam nak cakap, dia macam angin yang laju tapi nampak macam berupa seperti manusia tapi yang tak berapa sempurna lah. Terus hilang macam tu. So itu pengalaman aku sendiri. Okay, kalau pengalaman macam orang lain juga, memang kebiasaannya dekat jalan tu memang banyak juga gangguan. Pernah juga member aku cerita, member aku ni dia selalu bawa motor tau. Tapi dia ni jenis yang kering tau. Dia jenis macam tak berapa takut dengan benda-benda ni semua. Sebab dia sendiri pun bapak dia ke nenek dia macam berubat. So dia macam tak seram ke wallahualam. Tapi dia memang seorang yang berani lah. Dia dengan member seorang lagi pergi memancing juga. Lalu kot jalan tu, waktu tu 3-4 pagi macam tu, boleh lalu kot jalan tu. Dia kata masa dia naik motor tu, dia orang 2 orang tau padahal. Tiba-tiba motor tu jadi berat sangat-sangat. Lepas tu sampai je dekat jambatan yang aku kata banyak cik ponti tu kan. Dekat kawasan tu, waktu dia dah jadi berat sangat tu, member dia pun tengok kat side mirror. So member tengok kat side mirror, member dia kata dia nampak member aku ni yang duduk belakang ni macam perempuan lebih kurang macam cik ponti ni lah. Lepas tu dia takut, dia bawa laju sampai depan tu, dia buat wheelie. Dia kata lepas tu dia rasa ringan. Lepas tu sampailah separuh jalan tu, dia dapat call member aku ni rupanya terjatuh. Masa dia buat wheelie tu, member aku tu terjatuh. Sebab member aku tu dia tak get ready tau. Sebab masa tu dia macam mamai pengantuk kan. So dia jatuh. Sebab tu lah member dia rasa macam ringan tau. Aduh, macam panjang sangat. Aku beritahu lah, okay, member aku tu A. Aku gelarkan dia A. So, member A. Aku panggil macam tu, okay. Jadi, member A ni, dia dah separuh jalan. Bila dia dah rasa ringan tu kan, dia dapat call kawan kiranya si A ni, call dia, cakap, kau buat apa? Kau tinggal aku, asal kau tinggal aku? Dia macam mengamuk. So, member dia ni, terus patah balik pergi ambil si A ni lah kawan-kawannya. Masa tu, dia memang dah rasa takut sikit. Sebab masa tu kan, dia yang nampak cik ponti tu kat kawasan tu. Jadi, dia patah balik. Dia nampak lah kawan aku A ni. Dia pun ambil, kata, sorry aku rasa macam tadi, nantilah aku cerita. So dia pun bawa motor tu sampailah dekat kawasan rumah dia. Sampai kat kawasan rumah dia tu ada member lain tengah lepak-lepak. Macam diorang ni suka lepak-lepak. So dia cakap lah, itulah tadi aku jalan gini-gini. Dia bercerita lah kisah peristiwa yang berlaku tu. Jadi 2-3 orang kawan dia ni macam terpinga-pinga, apa benda yang dia cakap ni kan. Lepas tu dia cakap, mana si A dia tu kan. Lepas tu itulah ni gini. Lepas tu dia cakap belakang, dia cari tak ada. Kiranya kawan aku tak ada tau. So bila dia tengok tak ada tu, dia terus cepat-cepat call. So masa call tu lah, si A ni cakap, si A ni macam marah-marah tau. Dia macam mencarut gila-gila, dia kata, lepas kenapa nak ambil aku sekarang ni gini. Dia bising sangat-sangat. Makna kata member si A ni, dia balik tu, walaupun dia dah patah balik tu, sebenarnya yang dia ambil tu benda lain. Dia bukan bawa si A. A tu memang dah kena tinggal kat situ. A tu jalan separuh jalan. Lepas dia dah dapat call, dia bagi tahu dekat kawan lain pula datang pergi ambil si A tu naik kereta. Dia tak naik motor dah. Jadi A ni memang mengamuk habis-habis lah. Tapi sebab A ni macam berani juga, dia macam tak adalah macam
takut, macam kena sorok ke, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Cuma pengalaman dia dekat situ agak menyeramkan juga. Bayangkan 3-4 pagi korang jalan dekat situ. Gila lah, memang jalan tu memang seram kot, hutan kan. Boleh pula si member dia tinggalkan dia, dah balik sampai rumah. Walaupun dia bawa tu, dia kata sepanjang perjalanan lepas dia patah balik ambil si A tu, dia yakin memang dibawa. Sampai kat situ, orang lain tak nampak pun A tu. Yelah sebab dia bawa tu benda lain. Dia kata masa dia bawa tu, masa dia patah balik pergi ambil si A tu, dia kata memang aku rasa kau naik, dia kata. Memang terasa lah macam orang duduk atas seat. Memang terasa sangat kewujudan A tu, sedangkan A tu tak ada. Sedangkan A tu memang dia tinggalkan. Jadi tu gangguan antara dia orang dua lah kan. Memang kita terkena gangguan seperti itu. Jadi agak seram lah bila aku dengar cerita macam tu. So bila aku tanya apa perasaan apa semua, dia orang cakap perasaan dia, dia orang cakap pengalaman tu memang pengalaman yang paling seram dalam hidup dia. Sebab dia terpaksa patah balik waktu tu, sedangkan dia takut. Lepas tu member si A dia macam main-mainan. Dia kata kalau aku tahu peristiwa tu nak jadi macam tu, aku tak patah balik waktu call tu. So itu gangguan yang member aku kena. Dekat Jalan Simpang Pulai tu, ada satu ketika tu pernah ada terjadi macam satu kes sekelompok jenayah yang jenis macam nak rompak samun orang ni. Dia memang belega kat Simpang Pulai tau. Sebab mak ayah aku sendiri pun pernah kena samun. Hampir nak kena samun. Tapi Alhamdulillah diselamatkan sebab bapak aku memang bawa laju gila. Dia kejar tapi akhirnya dia accident. Allah nak selamatkan kan. Alhamdulillah. Masa tu mak aku memang berdoa sangat-sangat. So kat situ memang jalannya agak keras juga. Dan pernah juga terjadi kes samun di mana ada orang tu kena bakar atau macam adalah jenayah-jenayah yang terjadi. Kisah ni pun memang bukan kisah rekaan. Kisah ni memang kisah memang aku dengar daripada polis sendiri. Jadi dia ceritalah ada kes tragedi yang berlaku kat situ. Jadi bukan itu yang aku nak cerita kat korang. Aku nak cerita kat korang, lepas pada peristiwa tu, kiranya ada kemalangan yang agak tidak best. Lepas pada peristiwa tu, aku berlalu kat jalan tu, memang berbeza lah. Bila ada satu kemalangan yang berlaku dekat satu-satu jalan ni, yang melibatkan meragut nyawa, akan ada beberapa gangguan ataupun beberapa susuk jelmaan yang lain daripada yang lain. Maknanya sebelum ni kalau aku selalu jalan kat situ tak nampak, tapi kali tu aku nampak sesuatu yang tak sepatutnya aku nampak macam tu. So benda-benda jemaah yang macam tu dia lain sikit tau. Dia tak mengganggu tapi jemaah tu ada. Dan setelah aku tahu kisah tu, lepas tu duk kaji, duk dengar cerita daripada orang ni, rupa-rupanya adalah pula kisah lain, di mana kisah orang-orang yang bukan Islam lah dekat Cameron ni. Lepas kejadian tu berlaku, dia pergi ambil nambah tu, pergi beli nambah ekor pula. Jadi adalah kisah-kisah dia, mungkin lah benda tu tak tenteram ke, wallahualam. Cuma yelah dia buat sesuatu yang tak bagus lah. Lepas tu ada juga kisah di mana ada orang letak limau lah, baca-baca. Dia ada kait-kait lah terkait. Aku nak cerita malam ni aku agak seram sikit sebab aku dah banyak cerita. So aku rasa macam tak berapa best. Kalau korang rasa cerita yang aku sampaikan ke korang ni menarik, aku akan sambung di video yang akan datang, part 2, kisah pengalaman Jalan Tapah dengan Jalan Simpang Pulai ni. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.